Assalamualaikum, selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ke-6 dalam bab reka bentuk fashion. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan kena pasti jenis bahan dalam reka bentuk fashion berdasarkan lakaran. Okey, dekat dalam reka bentuk fashion ni macam-macam bahan yang boleh kita gunakan untuk kita nak hasilkan reka bentuk fashion. Okey, contohnya kita ada fabric, benang, fabric felt, kancing, pita perekat, lapik dalam, butang hiasan, dawai, getah, tali, bunga ribbon, bahan trimming dan juga manik. Di mana kita kena pastikanlah kalau kita nak reka bentuk fashion, pastikan penggunaan bahan tu bersesuaian dengan reka bentuk fashion kita. Okey. So kita tengok satu persatu dahulu, iaitu fabric. Yang pertama adalah fabric, di mana fungsi fabric dalam reka bentuk fashion ni adalah untuk kita nak hasilkan pakaian dan juga aksesori. Okey, fabric ni kita ada macam-macam jenis lah. Kita ada kapas, denim, drill, satin dan juga lycra. Okey, jenis kapas ni adalah jenis fabric yang tidak terlalu tebal, dia mudah serap peluh, mudah serap air macam tu. Itu adalah fabric kapas. Kalau fabric denim ni, kalau kita boleh tengoklah, fabric denim ni banyak digunakan untuk membuat seluar jeans. Itu adalah fabric denim. Kalau fabric drill ni dia sedikit tebal, tapi dia masih lagi selesa. Okey, kalau fabric satin, fabric satin selalunya dia beralun dan juga berkilat. Okey, seterusnya kita tengok pula benang. Okey, benang dalam reka bentuk fashion ni fungsinya adalah untuk kita nak cantumkan ataupun kita nak lekatkan dua atau lebih artikel. Artikel ni contohnya macam fabric ataupun bahan-bahan lain lah. Contoh kita nak sambungkan fabric dengan fabric, kita gunakanlah benang. Di mana benang ni kita selalu buat dengan cara kita gunakan mesin ataupun tangan. Okey, kita ada jenis-jenis benangnya lah. Kita ada benang jahit, benang sulaman dan juga benang kait. So dekat sini pastikan kalau awak nak reka bentuk fashion, pastikan awak reka bentuk fashion tu awak menggunakan jenis bahan yang sesuai. Contoh, awak nak buat reka bentuk baju, jadi awak kena jahit kan. So pastikanlah awak gunakan benang jahit. Kalau awak nak sulam, pastikan awak guna benang yang betul, iaitu benang sulaman. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis bahan fabric felt. Okey, fabric felt ni dia ada macam-macam warna lah. Kalau kita gunakan fabric felt ni dia mempunyai pelbagai warna yang menarik, iaitu fungsi fabric felt dalam reka bentuk fashion ni adalah untuk kita nak buat hiasan. Contohnya kita nak buat hiasan bunga dekat beg ke, kita nak buat hiasan pada pakaian kanak-kanak, kita nak buat hiasan pada barang kelengkapan rumah, boleh kita nak gunakan fabric felt. Okey, seterusnya adalah kancing. Okey, kancing ni untuk kita nak merapatkan, nak mencantum, nak menutup ataupun kita nak lekatkan pada apa? Pada bahan pada pakaian ataupun aksesori. Jadi dekat sini kita akan cantumkanlah daripada bahan dengan pakaian tu, kita akan cantumkan menggunakan kancing. Kita ada beberapa jenis kancing lah. Kita ada zip, kita ada cangkuk dan palang dan juga gancu. Gancu ni apa? Gancu ni selalu kita dengar gincu je kan. Gancu ni adalah selalunya kita gunakan pada tali pinggang. Itu adalah gancu. Okey, seterusnya kita tengok pula butang hiasan. Butang hiasan ni apa fungsinya dekat dalam reka bentuk fashion? Okey, fungsinya adalah untuk kita nak gunakan sebagai hiasan tambahan aksesori sahaja. Okey, so butang hiasan ni kita ada beberapa. Kita ada jenis yang plastik, kita ada jenis kayu dan juga kita ada jenis benang. Bergantung kepada pereka. Okey, kalau pereka nak guna plastik, gunalah kena bersesuaian dengan reka bentuk fashion. Okey, seterusnya adalah lapik dalam. Lapik dalam ni gunanya dalam reka bentuk fashion ni adalah untuk kita nak keraskan, kita nak kukuhkan ataupun kita nak melapis. Nak melapis apa? Bahagian-bahagian tertentu pada pakaian ataupun aksesori. Contohnya baju kurung. Baju kurung kita ada guna lapik dalam ni untuk kita nak pastikan bentuk yang kita hasilkan tu dia kukuh. Okey, dia kukuh. So macam mana kita nak gunakan lapik dalam ni? Kita akan
akan letakkan di antara fabrik pakaian dengan pelapik. Okey, so itu macam mana kita nak gunakan lapik dalam. Okey, so lapik dalam ada juga digunakan dalam baju kemeja. Dekat mana gunanya lapik dalam dekat baju kemeja ni kan? Dekat bahagian butang ni. Supaya tak adalah butang tu macam kalau kita letak kat kain kan dia akan terkelepek macam tu kan. Kalau kita letakkan lapik dalam ni, so bentuknya tu akan lebih kukuh dan juga keras sedikit lah. Itu gunanya kita gunakan lapik dalam. Okey, kita tengok pula bahan yang seterusnya iaitu pita perekat. Pita perekat ni kita ada dua bahagian lah. Kita panggil pita perekat ataupun velcro. Okey, kita ada dua bahagian pada pita perekat ni. Kita ada bahagian pita gelung halus dan juga pita gelung berselirat. Iaitu, so pastikanlah dalam awak menggunakan pita perekat ni kena ada kedua-dua bahagian. Barulah pita perekat ni berfungsi dengan betul. Okey, fungsi pita perekat ni kalau kita gunakanlah pita perekat dekat dalam reka bentuk fashion kita, gunanya untuk nak menutup dan juga nak mencantum bahagian pada aksesori dan juga pakaian. Di mana penggunaan pita perekat ni selalunya pada bukaan beg, kasut dan juga topi. Contohnya macam inilah, kita gunakan pita perekat pada kasut, bukaan kasut. Okey, itu adalah pita perekat. Seterusnya kita masuk kepada dawai pula. Okey, dawai dalam reka bentuk fashion ni, dawai pun ada macam-macam jenis kan. Okey, dawai dalam reka bentuk fashion ni kita gunakan aluminium alloy. Iaitu dawai aluminium alloy ni dia bersifat lembut, halus dan mudah dibentuk. Okey, fungsinya adalah untuk membuat aksesori. Contohnya kita buat aksesori kerongsang, pin rambut, gelang dan juga rantai leher. Okey, contoh lakaran awak membuat aksesori rantai. Pastikanlah awak ada bahan dawai untuk nak menghasilkan reka bentuk fashion awak. Okey, seterusnya kita tengok pula getah. Okey, getah ni ada pelbagai saiz dan ketebalannya lah, bergantung kepada penggunaan. Okey, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan produk seperti getah rambut, ikatan kepala ataupun kita panggil headband. Ini adalah headband, tali jam dan juga gelang. Nampak tak? Daripada getah saja kita boleh buat macam-macam, iaitu kita boleh buat gelang, kita boleh buat getah rambut, kan? Getah rambut sekarang pun macam-macam fashion ada. Okey, bahan yang seterusnya adalah tali. Okey, fungsi tali ni adalah untuk membuat pelbagai aksesori. Contohnya tali yang kita gunakan adalah tali senar elastik, satin, nylon dan juga polister. Okey, itu adalah tali-tali yang kita gunakan untuk nak menghasilkan reka bentuk fashion. Contoh dekat sini kita gunakan tali untuk menghasilkan gelang. Okey, kita tengok yang bahan yang seterusnya adalah bunga ribbon. Okey, fungsi bunga ribbon ni apa kan? Fungsinya adalah untuk kita nak membuat hiasan dan juga aksesori. Okey, seterusnya bahan trimming. Okey, bahan trimming ni fungsinya untuk membuat hiasan tambahan sahaja pada reka bentuk fashion kita. Contohnya kita ada pita siku-sika, render, pita bead dan juga pita jalur serong tepat. Okey, contohnya macam ni lah, kita gunakan render pada baju kurung. Contoh baju kurung ni kosong je, tapi kita letakkan bahan trimming, maka baju tersebut akan nampak lagi menarik lah. Okey, seterusnya kita tengok pula manik, iaitu bahan yang terakhir lah. Di mana manik ni kita ada macam-macam bentuk, ada macam-macam warna, saiz dan juga reka bentuk. Kalau kita tengok dekat sini, macam-macam bentuk manik kan. Ada bentuk petak lah, bentuk bulat, bentuk bujur dan juga mempunyai pelbagai warna dan reka bentuknya pun berbeza-beza. Okey, fungsi manik dalam reka bentuk fashion ni adalah untuk membuat rantai leher, gelang dan juga pakaian. Ni contoh kita gunakan manik untuk kita letakkan pada pakaian. Okey, ini di mana kita gunakan manik juga untuk kita nak buat gelang. Nampak tak menariknya manik dalam dalam penggunaan bahan dalam reka bentuk fashion kita. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.